Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bicara dalam kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini kita teruskan bicara tentang masih lagi bab tawaduk, ya, tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat pula hadis baginda yang bermaksud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi menunaikan haji, baginda membawa uncang usang berisi kain beluru yang harganya tidak lebih 4 dirham, ya, 4 keping duit perak, yang dia punya timbangannya itu dalam berapa gram? 3 gram, tak salah saya, 3 gram duit emas perak, kalau dinar tu 4.25 gram, emas 915, itulah duit dinar. Kalau dirham saya terlupa dia punya tu 3 gram, tak salah saya, ya. Jadi kain beluru, tahu kain beluru? Kain beluru ni kain kapas yang original, yang kasar itu. Itulah yang menjadi uncang ataupun beg Rasulullah SAW, wallet dia lah, macam wallet dia, dan dalam tu ada yang harganya tidak lebih daripada 4 dirham, ya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini nak pergi haji ni, nak pergi haji. Jadi Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang tidak disertai dengan riak dan sum'ah. Riak, apa maksud riak? Riak, ya, riak lain dengan takabur. Riak ni buat sesuatu kerana orang lain, itu namanya riak. Takabur, besar diri, menunjuk-nunjuk diri, saya, selalu saya je kan. Itulah dia, ya. Sum'ah ni ialah ada sedikit macam marwah lah kan, macam bukan marwah ni memang semua kena jaga marwah. Sum'ah ni kebesaran lah sebenarnya, di kebesaran sikit dengan bergelar-gelar dan sebagainya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya hajinya ini tidak disertai dengan riak, maknanya buat sesuatu kerana nak tunjuk ke orang, ya, ataupun kerana orang lain, dan juga besar diri. Rasulullah SAW bersabda, selain daripada itu ada beberapa hadis baginda tentang tawaduk ataupun rendah diri ni tadi. Antaranya maksudnya, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Biji sawi besar mana sangat kan, ya. Jadi sebesar kesombongan, ada sombong sikit je, maka itu pun sebesar biji sawi pun, itu pun sudah menghalang daripada masuk syurga. Rasulullah SAW bersabda lagi, cukuplah seseorang itu dinilai buruk, ya, jadi buruk perangainya apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Jangan sekali-kali kita merendah-rendahkan saudara sesama muslim, bahkan seluruh manusia pun kita tidak boleh merendah-rendahkan. Sebab apa? Kalau betul lah itu kelemahan dia dan sebagainya, kita nasihatkan, bukannya merendah-rendahkan dia, menghina dia, memperli-perli di hadapan khalayak khasnya. Maka itu sudah dikira sebagai buruk akhlak. Tak kiralah dia rendahkan tu, dihina ke, dia apa ke, dari sudut body shamingnya ke, ya kan? Sekarang ni body shaming maknanya ni memperli tentang bentuk tubuh badan, contohnya kan, tak cukup enci ke apa ke sebagainya, itu termasuklah di dalam merendah-rendahkan orang lain, khasnya saudara sesama muslim, ya. Kata bodoh lagi lah kan, bodoh dulu tu kan, pada aku nombor 1, dia duduk nombor 1 juga, nombor 1 dari belakang kan, kan. Jadi dia rasa cerdik sangat dah dia tu. Walhal manusia ni kecerdikannya berkembang. Mungkin masa sekolah menengah dulu, ya,
memang dia nombor satu dari belakang, tapi lepas tu Allah Ta'ala berikan peluang masuk universiti, berkembang kan. Bukan main lagi. Ini dipanggil late bloomers ya. Late bloomers ini dan kita ni tuan-tuan, kecerdikan kita ni kadang-kadang boleh hilang pun kan. Duk fikir-fikir, kenapalah dulu aku ni jago matematik di sekolah, tapi sekarang ni nak kira 2 kali 3 pun tak sebenarnya masih kira kan. Pada asalnya mungkin nombor satu dari belakang, tetapi Allah Ta'ala bagi kecerdikan pada dia ya. Minyak yang duk iklaskan ni, minyak eucalyptus kan, eucalyptus kan. Jadi eucalyptus ni dia boleh bau itu dia boleh mencantumkan ataupun inilah sel-sel otak bergabung istilah sekarang ni kan. Sebenarnya eucalyptus tu apa dia? Minyak kayu putih tuan-tuan kan. Jadi mungkinlah dengan ada beberapa bahan yang akhirnya menjadikan dia ni berkembang idea dia, fikiran dia. Mungkin pada masa itu dia ada penyakit yang kita tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dengan jumpa jenis eucalyptus ke apa ke, tak kira lah apa benda pun, sel-sel otaknya berkembang, jadi dia cerdik. Sebab itu kita jangan hina orang ya tuan-tuan, jangan hina orang. Bahkan kalau gabung dengan hadis tadi, cukuplah ya, tidak akan masuk syurga jika seseorang itu terdapat sebesar biji sawi kesombongan dalam dirinya. Menghina orang tu termasuk dalam kesombongan itu kan. Kita rasa bangga kerana kita ni pandai masa sekolah dulu. Walhal dunia berkembang, ada juga kepandaian tadi tu mungkin dia boleh menguasai teknologi kan. Akhirnya dia berkembang seiring dengan teknologi. Yang kita ni pula duk tengok ke komputer tu, jadi mati kutu, jadi mati kayu kat situ kan. Saya pernah tuan-tuan, saya pernah mengajar orang lama ni, mengajar orang yang dah pencen lah masa tu, guna komputer. Bila kita sebut mouse tu, dia kata tikus apa, dia kata. Begitu tahapnya masa mula-mula nak ajar dia tu kan. Dia menulis pun dia tak confident dengan pen, dia menulis pakai pensel. Tapi bila kita ajar guna komputer yang tadi, Masya Allah, laju dia daripada kita pula. Laju dia daripada kita pula dah kata. Mana tahu, dia pun cerita gini, saya dah explore gitu. Kuncinya apa? Kuncinya dia, English dia memang English orang tahun 60-an. Macam mana? Jadi dengan Englishnya tu laju dia lebih mahir daripada kita, hanya beberapa bulan selepas kita ajar. Yalah, almarhum kan. Last kali tanya, tahu mana bos kan? Tahu mana? Google ada. Google kan. Sebab tu kita ni jangan menghina orang tuan-tuan sebab Allah Ta'ala beri kelebihan yang kita tak tahu. Daripada mouse duk tikus apa duk mouse sana mouse sini tikus apa, tiba-tiba kita lupa dia ni English pure zaman tahun 60-an zaman MCE lagi. Yang kita ni generasi baru ni bahasa Inggeris kurang kan. Duk explore sikit-sikit, dia lagi laju. Sebab itu orang yang sombong itu dan rendah-rendahkan saudaranya sendiri itu buruk akhlaknya, wal'iyazubillah. Baginda juga bersabda, sikap tawadhu' akan menambah darjat seseorang. Rendah hatilah kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat kalian. Nabi kata rendahkan hati kalian ya. Sikap tawadhu' akan menambah darjat seseorang. Sebab itulah pepatah Melayu menyebut, tidak mati ular menyusur akar. Tuan-tuan kan, ular tetap ular, dia ada bisa walaupun dia menyusur akar. Sekali imbas tengok akar tu berselirak tu sama je antara ular dengan akar, last sekali dia menguasai juga kan. Jadi sikap tawadhu' akan menambah darjat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada saya, kepadaku, supaya kalian bersikap rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang sombong di hadapan orang lain, dan tidak ada orang yang menzalimi orang lain. Ini hadis apa? Hadis kudusi. Hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada Rasulullah SAW, dan daripada kefahaman itu baginda menyampaikan kepada para sahabat dengan bahasa baginda sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa bersikap tawadhu' kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Ini lebih khusus berbanding dengan hadis yang pertama, yang sebelum ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sikap tawadhu' akan menambah darjat seseorang. Ini hadis yang kedua ini, hadis yang berikutnya ini bersikap tawadhu' kerana Allah. Jadi mungkin dia ni seorang yang
ada kesombongan, ada keegoannya dalam dirinya. Tapi bila dia mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya supaya bersikap dengan tawaduk, maka dia menekan dirinya supaya tidak bangkit kesombongan tadi. Maka orang macam ini Allah akan angkat darjatnya, ya. Dia rendahkan dirinya kerana pada asalnya dirinya itu terasa ada sombong, tapi demi Allah maka dia telah menghilangkan rasa sombong tadi. Baik, hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak mahu memerhatikan orang yang melabuhkan pakaiannya sampai ke tanah dengan maksud menyombong diri. Jadi orang yang labuh, pakaian labuh ni dengan maksud sombong diri, iaitu seperti mana Yahudi di Madinah pada masa itu, dia sengaja memakai pakaian besar-besar, lebih-lebih, sehingga kan bukan setakat itu saja, ada tukang angkat lagi pakaian dia dari belakang tu, macam sayap pula kan. Ini perangai Yahudi di Madinah pada masa itu, sengaja nak tunjuk dia orang ni kaya. Orang lain pakai baju 3 meter, dia sengaja pakai 5 meter, nak tunjuk lebih kan. Orang seperti ini, maka inilah yang Nabi mengharamkan memakai pakaian labuh tadi. Tapi kalau labuh seluar kita, memang dah lazimnya kita ini pakai seluar tu, orang kata apa, inilah mencecah ataupun setaraf dengan buku lali, maka setengah orang dia dah ambil hadis, bukan itu. Saya tak fikirlah orang lelaki lah khasnya, ya, yang memakai pakaian ataupun seluar yang sengaja labuh sampai cecah buku lali itu, dia niat dia, saya rasa niat dia memang untuk menyemat lah kan, untuk semat kan, bukan juga tu lah beli seluar atau lebih labuh juga, tak ada lah rasanya kan. Jadi konteks haram di sini tak termasuk lah. Yang ini haram kerana apa? Kerana kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hamba-hambanya jenis yang macam ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ya, saya nak tegur sikit lah dalam bab pakaian semasa hari perkahwinan ni, hari walimah ni kan. Jadi yang lelaki ni biasanya pakai biasa saja. Yang perempuan ni kena sampai ada lagi 2-3 budak kecil bawa tarik, itu bukan budaya muslimin tuan-tuan, ini bukan budaya muslim. Tak payahlah pakai macam tu tuan-tuan, ya. Pakailah seada dan sesedap pandang mungkin, tutup aurat dan sebagainya. Orang perempuan ni memanglah digalakkan melabuhkan sedikit pakaian dia untuk mengelakkan pakai kasut tumit tinggi pula kan, naik atas pelamin tu 5-6 anak tangga juga tuan-tuan kan. Ya Allah, nak naik tu dan berapa ramai dah yang tergelencong kat situ kan, tergelencong kat situ. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya itu bukan budaya pakaian muslimin. Oleh itu pakai skirt labuh yang pula sebagai contohnya kan, kita tunjuk pakaian muslimin macam mana, ya. Itulah kata, bila tiba hari perkahwinan, hari walimah ini, hancus katanya. Sebelum tu pakai elok je, tapi hari tu hari nak sekali seumur hidup kata dia. Mana tahu kahwin sekali seumur hidup. Tak payahlah bercakap lebih-lebih sangat, ya. Mungkin ketentuan Allah Ta'ala, mana tahu kan. Jadi buatlah seadanya, ya. Antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bencana kesombongan. Nabi SAW berdoa supaya janganlah ada dalam diri baginda sesuatu kesombongan, kerana ia merupakan satu bencana, satu malapetaka, ya. Walaupun ada ketikanya Rasulullah SAW terpaksa berbicara, memberitahu tentang keadaan sebenar diri baginda. Contohnya, Nabi pernah sebut berkenaan dengan wabiyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhra, ya. Nabi sebut, akulah, ya, hanya di tanganku sahaja ada panji-panji kepujian di hari akhirat nanti. Orang lain semua tak ada tanda, Nabi seorang ada tanda. Panji ini bendera lah kan, kalau kita istilahkan sekarang ni bendera. Wallahu alam di akhirat macam mana panji itu, ya. Jadi Nabi ramai, 25 Rasul, 25 orang yang wajib kita kenali, yang kita tak wajib kenali dan tak wajib ketahui, lebih ramai dari itu kita tak tahu kan. Tapi semua mereka tak ada panji, tak ada tanda kebesaran. Hanya di tangan Rasulullah SAW sahajalah tanda-tanda kebesaran itu ada. Jadi sebab itu di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti,
Kita tengok orang ni sama kan, samanya tiba-tiba naik satu tanda kebesaran. Dan ketahuilah bahawa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita benda tu pun memang arahan Allah Subhanahu wa taala, perintah bukan untuk berbangga. Walhal kalau kita fikir logik akalnya, tak perlu dah Nabi sebut demikian sebab memang dah selayaknya bahawa dia ni tadi adalah khatimul anbiya wal mursalin, bahkan sayyidil anbiya wal mursalin, tuan ketua kepada selepas azan dan juga selepas iqamah ni tadi. Nabi cerita bahawa semua nabi dan bahkan semua manusia mengharapkan kedudukan paling tinggi di akhirat nanti, iaitu wasilah namanya. Di akhirat nanti itu kedudukan paling tinggi, dan confirmlah kedudukan paling tinggi ini akan dikurniakan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi Nabi SAW minta kita umat baginda mendoakan supaya baginda lah dapat wasilah tu tadi. Baginda lah yang dapat wasilah. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa itu sudah memberikan gambaran bahawa baginda lah yang memiliki wasilah tadi, kerana umat baginda ni tak terhitung banyaknya. Selagi belum kiamat, selagi itulah yang lahir di atas muka bumi ini, semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi sebelum baginda, mereka itu habislah umat mereka selepas mereka wafat. Jadi bila Nabi Lut contohnya, Nabi Ibrahim sendiri pun apabila mereka wafat, maka tidak lagi dikira yang generasi yang datang selepas itu sebagai umat mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan kita lupa untuk berdoa selepas azan dan juga selepas iqamah tu tadi, kerana ati Muhammadanil wasilah kan. Wasilah tu tadi apa dia? Satu kedudukan yang tertinggi di akhirat nanti. Maknanya nak cerita benda tu pun baginda minta kita berdoa kepada dia. Walhal siapa kita nak doa kepada Rasulullah kan? Sepatutnya Rasulullah SAW yang berdoa kepada kita. Tapi daripada ayat itu pun ataupun daripada kata-kata itu pun menunjukkan baginda seorang yang tawadhu. Seterusnya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang memakai baju yang bagus, apakah termasuk dalam kesombongan? Kita ada duit sikit lah, so kita belilah baju yang mahal sikit kan. Duk asyik beli Orlando contohnya. Macam saya ni dari remaja sampai lah ni Orlando je kan, tak erti dah benda lain kan. Jadi sekarang ni adalah brand brand mahal saya pun tak tahu sebab tak pernah pandang pun. Kenapa saya selalu beli Orlando? Sebab saya tak tahulah, badan saya ni sejak dari umur 20-an lagi memang kalau pakai baju tu sesuai ukuran itu matching kan, dengan lehernya, dengan apa, kata bagus sungguh syarikat ni kan. Masa kita tubuh cekding dulu tu pakai tu saiz M, bermula saya M, sekarang ni dah double XL tapi brand yang sama kan. Bagus sungguh tu jahit, kata syarikat ni kan. Itu ya, saya pun pergi pakai ni je. Baik, katalah kita ada duit lah, ada duit lebih, baru naik pangkat ni, gaji pun naik. Adakah itu termasuk dalam kesombongan? Baginda menjawab, tidak. Kesombongan adalah tidak mahu tahan dan menganggap rendah orang lain. Ini baru namanya sombong. Jadi kalau pakai pakaian mahal, tapi dia datang dia hanya datang perasaan bersyukur kerana diberi peluang memakai pakaian mahal. Agaknya pakaian mahal ni selesa sungguh lah bakali. Kalau berbanding dengan baju biasa yang kita beli ni 2-3 kali basuh baru selesa kan. Baru selesa, baru dah lembut kain tadi. Agaknya pakaian mahal ni ada kedai tailoring yang satu dunia ni, dia hanya satu kedai tu saja. Nak pergi tu kena pergi dekat negara tu, saya tak nak sebutlah brand tu, baru teringat satu brand tu. Dan dia pula terkenal dengan one piece. Maksudnya apa? Satu helai itulah dalam dunia. Tak ada orang nak tiru ke apa kena sebagai, tak ada kan. Jadi tak apalah, dah dia kaya dah apa, belilah, pakai. Tapi tak semestinya dengan memakai brand itu, baju mahal itu, sampai satu helai pun sampai 5-6 ribu boleh jadi kan. Boleh jadilah. Banding dengan kita ni 5-60 ringgit saja satu helai, tak apa pakai.
tapi hatinya tidaklah ada merendahkan orang lain. Ya, dia pakai 6,000 satu helai kemeja, tengok orang sebelah RM60 satu helai kan, ataupun RM6 ya contohnya, tapi dia tidak ada dalam hatinya itu kesombongan, maka perasaan merendahkan orang di sekelilingnya, maka itu tidak kesombongan, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam kalangan sahabat Nabi SAW ada yang kaya, ya, ada yang memakai pakaian yang agak selesa, tapi Abdul Rahman bin Auf dia dijangkiti penyakit kulit yang memang teruk lah, teruk penyakit kulit dia tadi di badan dia, sehingga kan dia minta izin dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk memakai pakaian dari sutra, sebab sutra itu kan lembut, sedangkan lelaki diharamkan sutra. Sayyidina Umar kata duduk, mari duduk, kita berijtihad. Jadi Abdul Rahman bin Auf memberikan alasan-alasan dia, dalil-dalil dia dan sebagainya. Sayyidina Umar pun balas dengan dalil-dalil dia. Akhirnya Sayyidina Umar pun memutuskan bahawa haruslah untuk kamu sahaja memakai sutra kepada Abdul Rahman bin Auf. Tiba-tiba suatu hari Sayyidina Umar melihat Abdul Rahman bin Auf dengan anak lelaki dia sedondon memakai pakaian sutra. Ya, Sayyidina Umar pun menghampiri Abdul Rahman bin Auf dan bertanya, adakah anak kamu pun ada penyakit kulit macam kamu juga? Kan? Ya, aku benarkan kamu pakai sutra sebab kamu ada penyakit kulit tu di badan kamu, bukannya kerana kamu ni kaya dan mampu membeli pakaian sutra tadi. Maka apabila Abdul Rahman bin Auf menjawab, tidak, anakku tidak dijangkiti penyakit itu, ya, kebetulannya Abdul Rahman bin Auf ni kurang, anak lelaki ni kurang. Jadi bila ada seorang anak lelaki tu bersendondonlah dengan ayahandanya ke mana-mana. Biasalah logik manusia kan, manusia biasa. Maka Sayyidina Umar kata, mari aku koyak sini juga. Dia koyak juga di situ pakaian itu. Tegasnya Sayyidina Umar yang memegang soal hukum ni tadi, dikoyakkan di situ juga pakaian anak lelaki Abdul Rahman bin Auf itu. Ya, mungkin koyak itu koyak untuk bagi amaran lah, maknanya ini jangan pakai. Itu tanda tegas Sayyidina Umar itu, tidaklah sampai koyak semua sekali. Itu dah jadi aib lah pula kan. Jadi tak tahulah pula cara mengoyaknya itu setakat mana. Tapi itu tegas ya. Jadi tuan-tuan, jangan ada perasaan merendahkan orang lain yang tidak mampu memakai pakaian sama seperti kita, cukup ya. Maka tidak ada kesombongan dalam istilah itu. Dan satu lagi ialah tidak mahu tahu kebenaran. Apa maksud tidak mahu tahu kebenaran? Yang menunjukkan bahawa dia memang sombong, iaitu bila orang menutup telinganya, matanya, hatinya daripada hakikat kebenaran sebenar kan, maka inilah kesombongan yang Nabi SAW sebut bahawa tak akan masuk syurga. Orang yang tidak mempedulikan hakikat kebenaran dan tidak mahu membela kebenaran tadi, maka itulah tandanya orang yang tidak akan masuk syurga. Allah tidak memandang kepada wajahnya di hari akhirat. 3 contoh isteri Nabi SAW yang hidup bersama-sama dengan baginda. Pertama sekali, 4, dia bagi 4 contoh ya. Saya bagi secara ringkas lah. Contoh pertama sudah pasti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah adalah wanita Arab yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah dan barakah. Dia menguruskan sendiri hartanya yang banyak itu, dan dia memilih untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW dan bukan dengan pemuda-pemuda Arab lainnya, kerana dia melihat Nabi Muhammad SAW mempunyai kepribadian yang mulia. Perkahwinan dengan baginda terjadi ketika baginda sedang memerlukan pekerjaan. Jadi tawadhu'nya Khadijah ini yang digelar sebagai tahirah, wanita yang suci. Kenapa dia digelar tahirah? Kerana pertama, dia tidak pernah menyembah berhala. Ya, dia tak boleh terima penyembahan patung walaupun dia hidup dalam keluarga yang ataupun masyarakat yang menyembah berhala. Dia tak pernah sembah berhala. Yang kedua ialah dia tidak juga memakan riba. Ya, riba ni bukan istilah yang baru dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Riba tu istilah yang sudah dikenali sejak zaman berzaman. Ya, aku bagi hutang dekat engkau ataupun bagi pinjam dekat engkau 1,000, kau bayar 2,000, contohnya riba kan. Tapi dia buat juga macam Kaabah. Kaabah ni
Kaabah ni binaan asal dia tuan-tuan tahu lah kan, maknanya Hijr Ismail tu terdinding utama yang besar ni. Tapi semasa Kaabah ini runtuh pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun dan dibina semula oleh orang-orang Quraisy, tuan-tuan tahukah kenapa Kaabah itu terbahagi kepada dua bahagian? Satu yang terdinding, yang utama, dan satu lagi yang terpisah dan hanya mempunyai lengkungan sahaja di sebelahnya tu. Tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab Quraisy kekurangan dana pada masa itu, dana yang tidak riba, yang suci dan bersih. Maknanya Quraisy pada masa itu pun sudah faham konsep riba dan sudah tahu riba ni tak bersih, tapi dia amal juga. Sebab itulah Quraisy ini dikenali dengan jahiliyah pada masa itu. Bahkan Arab-Arab sekeliling Quraisy pun digelar sebagai jahiliyah, kan? Sebab dah tahu, kenapa buat juga. Jadi kita pada hari ini pun tuan-tuan dah tahu haram, jangan buat, ya? Sebab itulah tandanya kita jahiliyah moden namanya, kan? Itulah jahiliyah ni, ya. Banyaklah sebab jahiliyah ni, banyak query tentang kenapa jadi jahiliyah, itu banyak. Tapi satunya ialah dah tahu benda tu haram, benda tu tidak baik, benda tu berdosa, tapi buat juga. Jadi Quraisy ni tadi tuan-tuan, masa nak bina Kaabah itu, mereka pun binalah yang cube 4 macam tu, ya, 4 dinding dan satu lagi bahagian yang terbuka kerana kekurangan dana yang suci, bersih dan halal, tuan-tuan, ya. Itu dia. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala turun, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kenapa ayat itu berbunyi demikian? Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Sebab masyarakat Abu Lahab hidupnya dengan menjual hutang. Goyang kaki dia Abu Lahab ni, goyang kaki minum arak, goyang kaki minum arak. Itulah masalahnya Abu Lahab ni. Walaupun dia bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan pertama yang mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Tangan pertama yang menampar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tangan Abu Lahab, tuan, ya. Jadi dia jual riba. Orang nak pergi berniaga ke Syam contohnya, tak cukup modal. Okey, pinjam dengan Abu Lahab, pinjam dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pinjam dengan Abu Jahal juga. Ini antara peminjam-peminjam ataupun alung-alung Quraisy pada masa itu, tuan-tuan, kan. Dan hidup goyang kaki. Apabila bunga lebih besar dari pokok dan tak mampu nak membayar hutang itu, maka tuan-tuan bermulalah era perhambaan pemilik perniagaan tadi kepada si empunya hutang, tuan-tuan, ya, ataupun si pemberi hutang. Ini salah satu sebab perhambaan wujud dalam masyarakat Quraisy pada masa itu. Dan paling tidak, tuan-tuan, perniagaannya dirampas. Jadi Khadijah radhiyallahu anha boleh hidup dalam suasana tadi, tetapi tidak pernah memakan riba. Tak pernah makan riba. Dia buat macam mana? Orang yang peniaga kecil ni, bila nak pergi berdagang ke Syam, ke Yaman, dia tetap cari juga Khadijah, selain daripada cari Abu Lahab, cari Abu Jahal. Tapi Khadijah tidak pernah memberi hutang. Khadijah memberi dua cara. Caranya, okey, kau ambil barang aku ni, kau pergi jual, balik kita kira komisen, ataupun bahasa yang digunakan pada masa itu komisyah, tuan-tuan, ya kan. Komisen itu dalam bahasa Arab klasik digelar sebagai komisyah, ya, komisyah. Itu satu cara. Satu cara lagi, datang nak jumpa Khadijah, ya, nak berhutang. Nak berhutang tadi, Khadijah tak bagi hutang, ya, tak bagi hutang. Dia bagi macam mana? Berapa kamu perlu? Perlulah sekian-sekian dinar, katanya. Okey, aku melabur dalam perniagaan kamu ni sekian-sekian dinar, dan nanti balik untung bagi sama. Namanya mudharabah, tuan-tuan, ya, keuntungan bagi sama. Jadi suci harta Khadijah ini, suci akidahnya kerana tak pernah sembah berhala, suci juga hartanya kerana tidak pernah makan riba, dan yang ketiga, suci kerana tidak pernah berzina, tuan-tuan, ya. Inilah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia kaya, dia ternama, dia juga terkenal, jelita, ya, tetapi dia memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai pasangan hidupnya, suaminya yang ketiga dalam sejarah hidupnya, suaminya yang ketiga. Dia pernah berkahwin 2 kali, dan wallahu alam tentang kedudukan suaminya yang terdahulu, dan Nabi Muhammad SAW ini suaminya yang ketiga. Walhal dia boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja yang kaya raya, tetapi dia memilih seorang pemuda yang hidup dengan kemiskinan, dalam suasana kemiskinan walaupun bangsawan. Nabi Muhammad SAW ini bangsawan, tuan-tuan. Bahkan nabi-nabi semuanya dibangkit daripada kalangan bangsawan, sebab bangsawan ini bermakna orang yang sudah ada daya kepimpinan, orang yang sudah terkenal, sudah dalam masyarakat tadi, maka dibangkitkan dari situ seorang nabi dan rasul. Cuma kehidupan nabi dan rasul ini adalah seorang yang kemiskinan. Lain, miskin dengan kemiskinan itu lain, tuan-tuan. Okey, jadi ini tanda Khadijah ni seorang yang tawaduk, Dan setelah berkahwin, kita dapat lihat bagaimana Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tidak berlengah lagi membantu supaya dakwah Rasulullah SAW ini berkembang dengan majunya, walaupun terpaksa berhabisan duit baginda. Inilah kelebihan Khadijah yang memperlihatkan kepada kita tinggi tawaduknya tadi, sehebat sebagaimana tarbiyah Rasulullah SAW sendiri. Di kemuncak hidup dia, apabila orang-orang Bani Hashim dan umat Islam dipulaukan selama 3 tahun, dan pemulauan ini menyebabkan mereka tak boleh berjual beli, hatta tak boleh bernikah kahwin dengan cross daripada Bani Hashim tadi. Maka Khadijah binti Khuwailid berjuang juga supaya umat Islam dan Bani Hashim dapat sumber makanan. Oleh itu dia guna duitnya, dia beli makanan sejauh mana, semahal mana pun makanan itu, asalkan dapat menampung keperluan Bani Hashim yang di pulau hidup-hidup ni tadi, tuan-tuan. Satu tindakan yang pelik pemulauan ni tadi. Sebab umpama macam ni lah, umpama tuan-tuan, kita ada 20% kat sini, ada 20% kat sini. Bayangkan tiba-tiba semua persen ni memulau persen 9, kan? Contohlah, kan? Jadi tersepit di tengah-tengah tadi tu, dia boleh hidup selama 3 tahun dengan buat tak bertegur siapa, dengan tak apa dan sebagainya. Itulah gambaran pemulauan Bani Hashim, yang mana di sekelilingnya Bani Umayyah, Bani Zuhrah, Bani Zuhrah dia tak pulau Bani Hashim. Sebab apa? Sebab ibu Rasulullah SAW dan juga ibu kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib adalah dari Bani Zuhrah. Jadi hubungan mereka cukup akrab. Jadi sebab itu mereka lah yang juga antara yang backup Bani Hashim ketika dipulaukan selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu Khadijah berbelanja habis-habisan duitnya. Bayangkan, dia daripada seorang yang kaya, dari seorang yang hartawan pada masa itu, dia boleh berkorban untuk Rasulullah SAW dan juga Bani Hashim dengan membelanjakan duitnya sampai habis duitnya, dan elok je habis duit Khadijah. Maka pemulauan itu dibatalkan dan Khadijah pun jatuh sakit. Di akhir hayat dia pesan kepada Rasulullah SAW, aku ni dah tak ada apa harta lagi nak bagi untuk membantu dakwah kamu, ya wahai suamiku. Kalaulah tulang temulangku, rambutku, kulitku ini ada harga, kamu juallah, belanjakanlah untuk perjuangan dakwah. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW menitiskan air mata ketika saat-saat akhir Khadijah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir itu tadi. Demikianlah contoh tawaduk isteri Rasulullah SAW yang dikenang oleh baginda sepanjang hayat baginda, sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut bahawa aku ni pelik. Setiap isteri ada cemburunya, tapi orang lain cemburu kepada wanita-wanita lain yang masih hidup. Tapi aku ini cemburu kepada seorang wanita yang tak pernah aku kenal dan telah mati. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha terhadap kewibawaan Khadijah ni tadi. Contoh pada malam ini salah seorang isteri baginda yang bersifat dengan sifat tawaddu. Wallahu a'lam. Semoga penceritaan pengkisahan ini memberikan kesedaran kepada kita dan manfaat kepada kita dalam melayari hidup sebagai seorang mukmin yang bertakwa. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja pada malam ini, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallahi wa bihamdihi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.